santun manis duda dan dara, duduk bersimpuh sambil menjeling. Kedatangan kami disambut mesra, menuntut ilmu teori kaunseling. CB 180004. Sekarang kumpulan kami iaitu kumpulan 2 berada di SMK Suria Perdana, di mana kami akan menjalankan satu tugas untuk bertemu bual dengan Puan Mula Padaron untuk menanyakan tentang konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pelajar-pelajar daripada Universiti Peninsulaan Malaysia ingin tujuan kedatangan kami pada hari ini adalah untuk bertanyakan soalan berkenaan teori-teori kaunseling yang dijalankan di sekolah SMK Suria Perdana ini. Untuk harap cikgu-cikgu dapat memberi kerjasama untuk kami menyiapkan tugasan kami dengan lancar. Sebelum kami ingin bertanyakan berkenaan dengan kaunseling, boleh tak kami mengetahui sedikit latar belakang guru-guru di... Ada 2 orang kaunseling sebab muridnya ada 600 orang. Jadi ikut kerajaan, Kementerian Pendidikan, setiap 500 pelajar 1 guru kaunseling. Jadi kita ada 2 guru kaunseling. Saya paling senior lah kat sini. Jadi sejak sekolah dibuka memang saya sebagai guru kaunseling di sini. Kemudian daripada tahun 2016. Okey. Saya daripada tahun 2013 sekolah ni dibuka. Jadi taklah lama sangat kat sekolah ni. Sekolah pun baru buka kan. Jadi sehingga sekarang lah. Sebenarnya sebelum ni ada seorang guru kaunseling lelaki, tapi dia telah bertukar bidang menjadi guru bahasa Melayu. Jadi bila dia masuk, tinggallah kami berdua perempuan yang jaga kat sekolah ni. Jadi saya Cikgu Melur binti Badrun, yang ini Cikgu Syikin, Nora Syikin binti Jasman. Umur saya 50 tahun, umur Cikgu Syikin 36 tahun. Saya anak 5, Cikgu Syikin anak 2. Okey, dari segi pengalaman kerja, saya mula bekerja daripada tahun 1995 menjadi guru kaunseling 1996. Setahun berikutnya 96 sehinggalah sekarang. Tak pernah tukar jawatan, cikgu kaunseling je. Yang Cikgu Syikin berbanding Cikgu Melur, saya junior lagi lah. Tahun ini tahun ke-10 perkhidmatan dalam bimbingan dan kaunseling. Memang kursus bimbingan dan kaunseling lah. Kerana saya nama dia bimbingan dan kaunseling dari Universiti Melaya. Ini sekolah saya yang ketiga. Sejak saya posting 10 tahun yang lepas. Jadi dalam tempoh 10 tahun tu dah 3 buah sekolah saya pergi. Ini sekolah ketiga lah. Saya pula belajar di UPM, daripada SPM terus jadi guru kaunseling. Mohon Pencela Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa sampai sekarang. Jadi kalau dari segi pengalaman kerja dah lebih 25 tahun lah rasanya kot. Dah ya belum? Dah 20. Tak pernah kira.
dah nak pencen lagi 5 tahun saya pencen. Jadi pengalaman lain, saya dah pergi berapa sekolah di Batu Pahat 2 sekolah, Melaka 1 sekolah, Kota Tinggi 1 sekolah. Jadi berapa? 1, 2, 4 sekolah lah. Jadi sebagai guru kaunseling, biasanya dia minta kita mengajar dulu paling kurang 6 bulan. Lepas mengajar mata pelajaran 6 bulan, barulah boleh jadi guru kaunseling sepenuh masa. Dia tak boleh direct terus jadi guru kaunseling lepas posting. Jadi itu pengalaman pengajaran tu penting juga, membantu kita macam mana kita nak mengajar budak kan. Memahami, ya. Dari segi masa belajar dulu, praktikal kami 6 bulan, 3 bulan satu penggal kan. Jadi biasanya bulan 2 mula sampai bulan 5 ke, macam tu lah kan kita praktikal selepas belajar lah kemudian waktu dulu tak ada guru kaunseling sepenuh masa. Guru kaunseling sepenuh masa bermula 1996. Masa tu kena tanda tangan lah nak jadi guru kaunseling sepenuh masa atau nak mengajar, diberi pilihan. Tapi sekarang tak ada pilihan. Guru kaunseling posting terus jadi guru kaunseling tak ada pilihan. Dan sekarang dibekukan untuk pertukaran dari guru kaunseling jadi cikgu biasa. Jadi tak boleh tukar. Itu ada lebihan guru kaunseling. Jadi sebab tu ada guru yang diberi pilihan. Sekarang dah tak ada. Batu Pahat pun kurang guru kaunseling sekarang ni. Okay, terima kasih di atas perkongsian tersebut. Terusnya saya ingin bertanyakan berkaitan dengan apakah teori-teori kaunseling yang digunakan di SMK Suria Perdana? Awak belajarlah banyaknya teorinya, macam-macam teori terbaru pun banyak. Sampai tak terkejar. Tapi biasanya kita belajar dulu, kita gunakan teori-teori asas. Person centered, humanistic, behavioral, lepas tu kita kaunseling Islam. Jadi dalam banyak-banyak teori tu kita boleh pilih mana yang kita suka lah. Kalau di sekolah ni, kalau nak gunakan teori person center, tak siap. So belajar bekerja masa nak belajar. Kita tak boleh guna teori-teori yang lambat. Makan masa, psikoanalisis, tafsir mimpi, dengar id apa, ego apa, super ego apa, lambat. Jadi apa yang kita buat, biasanya kita akan campur adukkan teori tapi dengan fahaman bahawa manusia ini boleh ditolong. Kita tengok apa kelebihan dan kekuatan budak ni. Biasanya kalau saya tengok, kalau budak tu lembab, tak nak bercakap, memang kena dorong. Kita kena dorong budak ni. Mungkin kita boleh gunakan teknik-teknik yang berkaitan dengan art terapi ke, suruh dia bercerita ke. Jadi kalau kita guna teori asal sepenuhnya, memang agak sukar lah kita nak jalankan sesi. Jadi apa yang kita buat, kita banyak guna konfrontasi, macam dalam teori Gestalt kan. Konfrontasi, kita gunakan kaedah lebih kepada apa tujuan dia hidup, hala tuju dia apa selepas ini. Lepas tu kalau ada kaitan dengan emosi, barulah kita lebih kepada teori-teori yang melibatkan keperluan hierarki Maslow, macam itulah. RBT, kita banyak soal jawab lah. Sebab budak ni kalau kita tak soal, dia susah nak bercerita. Kalau kita nak tunggu dia bercerita, memang susah lah. Memang susah nak dapatkan dia punya masalah dengan cepat. Sebab klien ramai, kita kena fokus macam-macam. Bukan masalah peribadi pelajar je. Kita bekerja dengan masalah disiplin budak, bekerja dengan masalah akademik diorang. Memang tak terkejar klien tu. Kita nak kejar KPI lagi. Jadi apa yang
saya dengan Cikgu Sikin buat biasanya kami memang campur aduk teori lah. Cuma berdasarkan keperluan budak tu macam mana. Kalau kita tengok dia ni jenis budak yang disiplin, kita lebih kepada kaunseling Islam, kewujudan dia, macam tu. Kalau lebih kalau pelajar tu, cikgu saya ni tak tahu nak pergi mana hala tuju kerja, takkanlah kita buat psychoanalysis kan? Takkan kita buat tu kan? Penerokaan masalah. Ya, kita tengok situasi macam mana pelajar tu, nak bantu dia. Yang penting pendekatan. Ya, lain belajar, lain pendekatan. Kita tak boleh pukul rata. Katakanlah kita kata kita berpegang pada teori Rogers. Takkan kita nak guna Teori ni pakai Rogers, ni pakai Rogers, pakai Rogers tak sebab boleh. dia punya latar belakang tak sama. Punca masalah tak sama. Jadi kita kena sesuaikan dengan Keadaan isu lain. dan pelajar tu. Dengan teori. Kalau kita pukul rata, saya memang Rogers, Rogerian. Kita tak boleh macam tu. Saya dulu masa belajar saya suka Roger. Saya suka guna Rogerian. Jadi saya masa mendorong, kaedah mendorong kan. Tapi bila di sekolah kalau buat tu memang lambat lah. Memang tak boleh. Mungkin seorang pelajar ambil sampai 10 session. 10 session. Tapi kita jumpa 10 kali. Tak adalah. Sebenarnya sebab kadang-kadang di sekolah ni cikgu-cikgu pun mesti kalau kita selalu kerap panggil pelajar kan. Jadi kita dibenarkan mengambil atau membuat sesi pada waktu belajar. Pengetua pun izin, cikgu-cikgu pun izin, tapi yelah kita pun faham dia kena kejar juga prestasi akademik kan. Jadi apa yang kita buat, teori-teori tu kita ambil, tapi kita ambil tentang pandangan mereka terhadap manusia. Lebih kepada begitu. Apa pandangan Roger, apa pandangan psikoanalitik, apa pandangan tu. Kadang-kadang kita tengok budak tu asyik berkapal ya sikit bergambar lah, berpeluk sana sini lah apa. Kita teroka dia, kita tengok apa sebab dia jadi begitu. Di situ kita gunakan teori. Contohnya menurut psikoanalitik, keperluan seksual dia tak lepas masa kecil. Tak isap puting habis kan. Contohnya atau sebab tu belajar tu boleh merokok, suka beromen lah, suka apa kan. Atau masa kecil dulu keperluan manusia, keperluan kasih sayang kat rumah kurang. Sebab tu dia cari kasih sayang di luar. Kita gunakan pandangan-pandangan teori tu untuk memahami klien kita. Itu gunanya teori pada kami lah. Kalau awak yang baru belajar nak guna stick pada satu teori tu terpulang lah kan. Nanti pensyarah awak akan cerita lah lebih mendalam. Jadi soalan seterusnya adalah antara semua teori-teori yang diterapkan di sekolah ini, apakah perbandingan yang semua belajar dan juga diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini, perbandingan antara semua teori tersebut? Dia menganalisis masalah tu based on tingkah laku. Kenapa dia buat katakanlah dia buat satu tingkah laku dia dukun ke apa ke. Lepas tu based on tingkah laku dia akan tengok kekerapan dia. Jadi dia akan apa yang trigger dia untuk buat bertingkah laku tu. Ada juga teori yang kalau macam REBT kita tengok emosi, reality, dia punya sejarah keluarga dia, macam-macam lah yang kita ada teori yang menggunakan pendekatan dia melihat dari sudut kepercayaan murid tu. Macam teori existential kan, kepercayaan dia kepada kewujudan dia di dunia tu.
Jadi macam itulah, itulah perbezaan dia. Sebenarnya teori-teori tu diwujudkan sebagai panduan sahaja. Kita untuk pandangan pencipta lah, yang cipta pengasas teori tu, teori pengasas tu. dia. Dia kalau orang Islam lebih pada kaunseling Islam, kewujudan manusia. Kalau orang Barat lain pula, macam itulah. Sekarang ada NLP, Neuro Linguistic, apa ada program, macam. dia gunakan pula benda tu untuk jadi teori kaunseling. Dia macam-macam. Dia mengkaji. Kalau macam psychoanalysis, Sigmund Freud tu dia memang mengkaji otak manusia. Otak manusia tu yang akan menyebabkan tingkah laku jadi macam tu. Jadi dia kaji otak. Sebab tu kalau dulu kalau ada psychoanalysis ni, dia akan, kalau dulu-dulu punya treatment dah, buat rawatan ke dalam rumah sakit, ada mimpi kan, dia Hidung, ego cerita. dia kaji yang dalaman tu. Kenapa dalaman dia macam tu, paruh sedar dia Ada. dia punya Kalau iceberg. humanistik lain pula. Bila behavior dia kaji tingkah laku Tingkah laku tu. dia. Dia kaji tingkah laku tu. Kalau macam tadi dia kaji otak dia kan. Dengan ni kalau ni dia kaji tingkah laku. Kalau yang RET dia akan kaji emosinya. Jadi itu perbezaan dia. Dia Ada bukan beza. kepada orang tu kaji. Jadi dia tak mengkaji teori tu secara menyeluruh. Dia kalau kena kaji otak dia, otak ni apa yang trigger dia menyebabkan A, menyebabkan B, menyebabkan C. Kalau Kepercayaan lain kepercayaan pula. ni lain pula. Kalau ikut dia punya apa ni, awak sebagai ibu bapa, ini sebagai anak, apa pandangan dia pada ibu bapa, apa pandangan anak terhadap ibu bapa, dah lain dah dia punya pandangan. Adakah dia boleh selaras, sama aras dia punya tahap komunikasinya dengan klien, dengan kaunselor, atau dia dengan orang lain. Macam tu. Sebab tu macam tadi kami cakap, kami tak guna stick satu pada satu teori. Sebab manusia kan membezakan individu tu disebabkan emosinya, itu disebabkan masalah keluarganya kat rumah. Jadi kita kena adapt lah dengan dia punya tu. Jadi tak ada teori yang stick dengan kita. Oh, kita pegang teori ni kan. Kalau kita pegang mati-mati nak pakai teori ni. Saya ni Rogerian, saya nak pakai teori ni. Saya dulu memang suka Rogers. Lepas tu bila keluar pandangan Islam, pandangan Gestok kan, dah berubah-ubah lah. Kadang ada budak yang tak boleh terima kita cakap. Kita kena confront dia, Gestok kat dia. Banyak konfrontasi, dia punya idea, dia punya pandangan, dia punya kepercayaan. Beza. Nanti bila awak belajar, nanti awak akan dapat lihat lah macam mana teknik dalam teori kaunseling tu. Boleh kadang-kadang kita guna pakai dua-dua. Konfront, teknik konfrontasi dalam Gestok kita buat juga dalam Rogers punya. Mula-mula kita melayan, ya itu Rogers. Lepas tu bila budak tu macam tak terima ke apa, kita konfront pula. Ada pertentangan tingkah laku, kita konfront pula dia. Itu yang jadi teori tu, kata orang teknik-teknik dalam teori tu kita guna pakai. Campur. Dia campurkan. Memang kadang-kadang ada orang tak setuju, orang yang pegang pada satu teori dia tak setuju benda tu. Tapi bila hakikat pada pada hakikat tempat kerja, realiti dia memang kena campur. Kalau tak mati kita, tak habis-habis nanti sesi. Dia akan kalau lambat kita kena percepatkan kan. Macam tu. Itulah pandangan kita pada perbezaan-perbezaan teori tu. Teori ni memang berat jugalah. Waktu belajar pun susah kita nak faham, tapi bila dah kita lalui, kita boleh gunakan pelbagai teknik tu. Asasnya supaya klien dapat insight, dapat apa? Dapat celik akal, insight lah tu. Insight, boleh berdikari, boleh mengatasi masalah dengan penyelesaian yang dipilih sendirilah. Yang penting dia dapat open the mind kan. Open the mind gitu. Kalau kata Cik Kosing tunjuk jalan, kadang-kadang kita tunjuk juga. Tapi biasanya di akhirnya kita minta cikgu budak tu buat apa sendiri. Buat penyelesaian masalah sendiri. Okay.
cikgu-cikgu atas perkongsian jawapan tadi. Sekarang saya ingin tanyakan soalan seterusnya, iaitu apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru kaunseling? Memanglah kena bercakap dah. Tak pandai bercakap, berkomunikasi, macam mana nak jadi cikgu kaunseling? Sebab asasnya bercakap. Kalau kita buat sesi kaunseling tak bercakap, macam mana sikit kita dengar je. Tak ada yang penting satu, kita ni kena jaga rahsia lah. Cikgu kaunseling pandai menyimpan rahsia supaya orang percaya kat kita. Kalau kita tak ada ciri-ciri tu, kita sebar maklumat satu sekolah, ni Aisyah ni dating dengan Husin contohnya, cakap kat perhimpunan, percaya ke orang? Tak percaya kan? Kita cuma cakap okey ada pelajar kita yang didapati berdating, kita cakap aja tapi tak sebut nama. Boleh cakap dia punya tu, tak mengaitkan orang. Pertama. Yang kedua, selain kerahsiaan, kita ni kena ada semangat ingin menolong lah. Kalau tak ada keinginan nak menolong orang, macam mana kita nak buat sesi kan? Itu penting tu, ciri-ciri sangat penting. Kemudian kena ada maklumat. Kita ni kena orang yang sentiasa ada maklumat terkini. Semua perkara. Kalau berada di sekolah ni, akademik kita pegang, kerjaya kena pegang, kesihatan mental kena pegang, dadah kena pegang, disiplin kena pegang. Apa lagi? Sukan, permainan, semua everything. Kalau cikgu kaunseling ni, kalau kami ni macam inilah cikgu jururawat, inilah cikgu cikgu jahitan, budak slow koyak cikgu kaunseling, budak sakit pening kepala cikgu kaunseling, budak period cikgu kaunseling, cikgu lapar cikgu kaunseling, cikgu segala-galanya. Inilah tempat mengadu. Bilik ni umpama macam gitulah tempat mereka mengadu segala-galanya. Melepaskan penat. Cikgu panas, duduk kejap, duduk kejap, keluar, macam tu. Dan kita ada juga buat perkhidmatan jualan air benarnya. Jadi budak-budak kalau waktu-waktu belajar dia penat, dia boleh datang sekejap beli air balik. Kalau lapar kan, kita ada jual coklat je. Bukan jual makanan yang berat-berat, no. Just untuk mereka rasa tahan kelaparan sepanjang hari kan. Bayangkan tak makan daripada pagi sampai tengah hari kan. Sini balik 2.30, 2 suku macam tu. Kalau hari Rabu sampai pukul 4. Jadi cikgu kaunseling ni selain kena ada maklumat yang banyak, yang ke depan. Orang belum fikir kita kena ke depan. Contohnya coronavirus, kita dah kena bagi taklimat dulu kat budak-budak, cara salam, cara apa, everything kan. Sasiahnya kita kena cakap. Kita juga kena ada kemahiran lah. Kemahiran kena banyak lah kan. Kalau itu tak boleh, cikgu kaunseling tak boleh. Pengetua suruh, okey, Melo buat Google Form, tak pandai lah bos. Dah nampak kita punya kelemahan kan. Cikgu Melo buat QR code. QR code apa tu? Kan? Semua kena tahu. Everything, IT pun. Saya kena buat laporan dalam Facebook. Tiap-tiap ada program sekolah, cikgu kaunseling buat laporan dalam Facebook. Laporan nanti apa-apa orang datang ke apa ke, kita juga kena entertain. Tadi PPD datang, cikgu kaunseling juga kena panggil. Semua everything kat sekolah ni macam apa-apa cikgu kaunseling. Budak apa-apa cikgu kaunseling. Jadi ciri-ciri cikgu kaunseling tu agaknya lah, setelah sekian lama saya menjadi guru kaunseling, kena jadi orang yang serba tahu dalam sekolah. Everything. Semua orang akan bertanya, Cikgu Melo macam mana? Kan? Semua program sekolah, semua cikgu kaunseling terlibat. Tak adalah tak terlibat. Kena kreatif. Kita kena kreatif, berkemahiran, kreatif. Lagi Sekali nak buat pelancaran ni. kita lah fikir gimmick, kita lah fikir buku program, kita lah fikir cermata, kita lah fikir apa. Sebab cikgu kaunseling ni tolong orang, tapi orang susah nak
tolong program kita. Program kita jalan sendiri, program orang kita tolong dia. Macam itu. Ya. Kita nak libatkan orang boleh, tapi dalam waktu yang sama cikgu tu macam ada banyak kerja tau. Macam kita kan tak mengajar kan. Dia anggap kita ni boleh buat kerja walaupun tak mengajar, kita buat kerja yang lain, bantu-bantu dia orang. Macam tu. Contoh kalau budak gagal, ramai gagal. Keputusan merosot. Cikgu kaunseling kena jawab. Kenapa cikgu kaunseling? Apa pandangan? Kenapa budak-budak gagal SPM? Tak ada pula soalan. Budak apa aja cemerlang semua. Apa rahsia ya cikgu kaunseling? Rahsia pelajar kita cemerlang. Selama saya mengajar lah, putusan hebat ke, cemerlang terbilang ke, tak apalah pula orang kata menyu. Tapi kalau keputusan jatuh, memang cikgu kaunseling kena jawab. Wajib jawab. Jadi tadi saya baru kena jawab dengan PPD. Apa yang kaunseling buat untuk budak-budak yang gagal sejarah BM tahun lepas? Aduh, kaunseling juga kena jawab. Tak pula tanya program kita buat. Dia nak tengok apa program kita, semualah. Lepas tu tanya pula pemantauannya macam mana lah, check up lah. Aduh, itulah kerja guru kaunseling. Tapi apa pun, cikgu kaunseling ni memang kena tabah dan sabar lah. Itu paling penting. Boleh serap. Apa je masalah, apa je kita serap dan kena pandai lupakan. Sebab kalau kita ambil masalah pelajar jadi masalah kita, gila rasanya cikgu kaunseling. Saya Cikgu Sikin cakap dengan saya tentang masalah dia. Saya fikir sampai balik rumah, saya fikir pengsan cikgu kaunseling. Jadi kita ni kena pandai macam hadkan kita punya pemikiran. Kita kena pandai stop. Buat sesi kaunseling, stop. Jangan fikir lagi selepas itu. Jadi satu sesi itu dalam 30 hingga 40 minit lah biasanya. Kadang-kadang makan masa 1 jam, kadang-kadang budak stres banget kan. Kadang lebih lah. Cuma selepas sesi kita kena pandai cari angin kan. Kadang-kadang dia mengganggu fikiran ganggu fikiran. Lepas sesi memang bengal ni kepala ni. Sebab kita beri tumpuan sepenuhnya bila buat sesi tau. Kepala kita ni sakit, tapi orang tak tahu kan. Kita sakitnya kepala kita ni memikirkan kita kena masuk dalam ruang lingkup budak tu. Orang tak tahu begitu penatnya sebenarnya kita. Kita nak kumpul maklumat, kena fikir emosi dia, kena fikir dia punya keadaan, kena fikir latar belakang dia apa sebenarnya yang ada ni, apa pandangan kita terhadap dia. Semua orang itulah keperluan teori sebenarnya. Tapi iyalah kita nak stopkan dia tu. Kadang-kadang terbawa juga, bukan. Saya mengaku kadang-kadang saya terbawa ke rumah juga kadang-kadang terfikir macam budak tu susah atau budak tu kena bully. Terfikir sampai ke rumah, tanggungjawab kita. Kan? Kalau tak selesai cepat apa akan jadi? Kita dah kena menjangkakan apa. Kaunselor ni ciri-ciri dia kena menjangka apa agaknya akan berlaku selepas itu. Kalau kita tak ada insting macam tu, kadang-kadang benda tu belum jadi, tapi kita kena fikir benda tu akan terjadi. Macam tu. Kita banyak membayang siap siaga, siap siaga membayangkan apa persepsi, intuisi, apa lagi. Kena one step ahead lah kan kita ni. Gitulah. One step ahead daripada budak-budak. Ya, kita kena selangkah ke depan. Kita dah menjangkakan apa akan berlaku. Itu cikgu kaunseling yang baguslah. Misal kita nampak bayang nasib budak ni apa dalam sekolah Apa-apa dah mula nampak apa-apa ni. Kita kena bayang, mesti nanti ada kes kan, budak mengandung ke apa ke, terlanjur ke. Kita dah fikir ke depan lagi. Kita dah kena buat langkah pencegahan. Macam itulah ceritanya. Itulah jadi guru kaunseling. Terima kasih atas perkongsian tadi. Soalan seterusnya, saya nak tanya bagaimanakah tindakan cikgu untuk menarik minat pelajar-pelajar ni untuk berjumpa dengan guru-guru kaunseling. Sebab pelajar ada yang minat untuk berjumpa, ada yang susah untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Setakat mencari minat budak masuk, kita orang memang tak ada masalah lah. Mungkin sebab kita ada banyak aktiviti.
Kita orang hampir setiap minggu ada je aktiviti gitulah. Program-program, dan budak-budak yang terlibat kita bagi amalan baik. Ini kalau rehat penuh ni, tak ada tempat ruang nak duduk ni korang. Kalau rehat. Masuk tapi besok dia datang lagi. Halau-halau juga tapi dia masuk juga. Jadi kalau mungkin sebab kami banyak aktiviti, jadi dia orang nak bincang masalah aktiviti kan. Kami pegang SLB dan PRS kat sekolah. SLB tu Student Leaders Board, PRS tu Pembimbing Rakan Sebaya lah. Jadi diorang ni banyak aktiviti, diorang kena jalankan projek, dan sebab itu dia sentiasa keluar masuk lah kat bilik kaunseling. Kemudian kalau temujanji kes tu memang banyak lah. Kita banyak kes disiplin dalam SSDM, Sistem Sasia Diri Murid. Katanya memang tak ada masalah dengan klien. Bohong lah, bilik kaunseling kosong. Memang tak pernah kosong. Ya, sampai cikgu apa budak-budak ramai sangat kat bilik kau, dia kata. Tapi memang banyak, memang ramai orang. Selain daripada kita buat temujanji untuk kes-kes disiplin, kes-kes ponting, kes-kes apa lagi sikit, banyaklah kes-kes akademik lah. Tadi macam tadi kita buat psikometrik, apa tu budak pun datang tanya apa cikgu, nak tahu lebih lanjut lah kan. Lagi apa lagi, kes apa lagi sikit, banyaklah kes. Kemudian amalan kita bila tingkatan 1 tu masuk program sesuai kenal kan, cikgu kaunseling urus. Sebab tu dia macam mesra lah dengan kami kan. Jadi kalau kita galakkan mereka datang kalau ada apa-apa masalah. Kalau contoh kalau ada masalah apa budak-budak yang satu period kan, jumpa cikgu kaunseling, lipat kat sini. Itu antaranya lah. Sebenarnya mantan itu macam kecil, tapi dia memang sangat membantu kami untuk mendapatkan klien. Memang tak pandang tangan klien. Kadang-kadang cikgu-cikgu kalau ada masalah budak, dia orang pun selalu bagi nama. Kalau budak ponting, cikgu melah ni budak ni dah berapa hari tak datang. Dia orang suka membuat rujukan. Saya tak ada masalah nak dapatkan klien yang dirujuk. Memang sentiasa ada. Sebab kita rapat dengan cikgu, kita selalu dengan cikgu kita selalu pun cakap kalau ada masalah, cakaplah budak siapa kan. Jangan dah sampai teruk baru nak bagi tahu. Kita pun datang rumah. Kita pun ada program ziarah Cakna tu. Tahun ni dah 3 kali kita. Satu kali tu dari menam pelajar lah, kita pergi rumah pelajar, mendekati keluarga dia. Mana yang accident ke, kita pergi ziarah. Mana yang ponting, selalu tak datang sekolah, ada masalah disiplin, memang kita datang ke rumah pelajar lah. Kampung-kampung sini. Satu hari lah, besok kita jalan kali keempat. Sekali pergi tu kita akan pergi dalam 5-6 rumah macam tu. Jadi memanglah pelajar-pelajar kita agak lemah dari segi pencapaian, tapi kita harap sasiah mereka baik lah. Itu kalau kes-kes berat itu di mana-mana ada kan. Cuma dia sama ada banyak atau tak banyak. Adalah segelintir pelajar, nama pun belajar, budak-budak. Kita pun buat salah juga kan. Lagi kan budak-budak yang baru nak up ni kan. Kalau budak-budak ni kita layan, kita buat program yang disuka. Contohnya kita main Beyblade ke. Besok hari Khamis, Jumaat ni, hari Jumaat dah main bola tampar. Semua budak-budak PRS anjurkan program. Kita latih mereka untuk jadi pemimpin. Naik cuti nanti ada pertandingan main layang-layang, congkak, permainan tradisional. Sabtu ni kita buat lawatan pergi Bukit Kepung. Soalan saya, apa pendapat anda sebagai guru kaunseling profesional di sekolah ni kan, tentang masalah bercinta di usia awal remaja? Bagaimana anda bertindak untuk membantu? Sebab normal manusia remaja, dia akan suka antara lelaki dengan perempuan pada zaman awal remaja.
Okay, kalau kita tahan tu, nanti perkembangan dia tak sihat. Memang tahap perkembangan dia. Ya, nanti perkembangan dia tak sihat kan sikit dek. Dia ada tarikan berlainan jantina. Ya. Tu normal lah. Normal. Kalau sama jantina tu tak normal. Yang sama jantina tu kena cut. Tapi yang berlainan jantina, kita sebenarnya masa program Suakena kita dah cakap tentang perkembangan remaja, apa yang akan berlaku, di mana berkembang fizikal, emosi, psikologi, sosial. Kita budak tandem 1 kita memang ajar. Jadi kalau dia bercinta yang macam mana yang sepatutnya. Kalau dia ada hubungan, misalnya kita tahu dia couple berdua, macam mana hubungan yang dibenarkan? Macam mana nak elak perhubungan tu jadi haram? Kita memang ajar, bagi panduan. Sebab itu lebih baik daripada kita cut diorang, sebab dia akan memberontak di belakang, buat lagi hebat di belakang. Remaja sekarang bukan boleh kita kawal, kongkong, couple di rotan. Bukan begitu. Zaman-zaman sanding dulu kita disanding-sandingkan kan. Sekolah kita boleh kawal, di luar tu kita masalah. Sebab tu kita lebih suka bagi panduan. Kemudian kalau sangat tak boleh kita panggil bapa lah untuk pemantauan di luar. Tujuan kita panggil mak bapak tu supaya mak bapak kawal anak dia bila berada di luar sekolah. Macam tu. So lain apa ya? Lain? Tak ada. Itu je lah pandangan kami lah. Itu pandangan cikgu kaunseling lah. Tapi kalau cikgu-cikgu lain memang berpandangan tak boleh kan. Diorang akan kata, diorang akan mengata budak-budak ni. Tapi kita bagi sekenal. Terima kasih atas semua perkongsian ilmu yang cikgu-cikgu kaunseling dan sekolah SMK Suria Perdana telah beri. Sebab kami serba kekurangan ilmu macam ni. So ianya satu rezeki lah datang sini sebab dapat ilmu baru, dapat tahu pasal teori-teori kaunseling, macam mana nak handle budak, macam mana nak tahu tarik minat budak untuk datang ke bilik kaunseling semua. So kami berharap agar cikgu meneruskan tanggungjawab cikgu sebagai guru kaunseling sekolah ni dengan jayanya lah. Dan kami pun berharap cikgu doakan kami supaya berjaya menjadi seorang pendidik seperti cikgu juga. InsyaAllah. Okey, itulah sesi temu bual bersama dengan guru kaunseling di SMK Suria Perdana. Sekian, terima kasih daripada kami, kumpulan 2. Sambil menyanyi, tamat sudah sesi berilmu. Maklumat dikongsi amat dihargai. Sekian sudah pada